Selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Terutama sekali kepada rakan saya, saudara Jamaluddin. Saya ingin mengalu-alukan kawan saya yang seorang broadcaster yang sangat terkenal sekali, broadcaster yang terkenal. Saya rasa hamba sebab dapat sangat besar hati sebab dapat jemput saudara untuk menghadiri thank you sesi ini. Terima kasih ya. Okay. So sekarang saya nak membentangkan. Ya. So sebenarnya minggu yang lepas kami pernah membuat pembentangan dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dan juga bahasa Mandarin mengenai apakah corak the poor man and rich man, iaitu orang kaya dengan orang miskin. Saya juga nak minta ucapan terima kasih kepada saudara Zainal, tadi pun sudah banyak menjelaskan corak-corak macam mana kita belanja, kita jimat macam mana. Sebelum tu saya nak memperkenalkan sedikit mengenai latar belakang saya, iaitu saya adalah pengasas Money Compass, Your Money, dan juga pengasas Persatuan My Life. Okay. So kumpulan media Money Compass sebenarnya terdiri daripada Money Compass, Jingming Litai, sebuah majalah bahasa Mandarin, Celik Wang, platform baru kami dalam bahasa Malaysia, dan juga Yulan Money, iaitu satu e-learning platform yang baru ditubuhkan 2 tahun yang lepas. Okay. So kami juga sangat bergiat dengan aktif dengan PKS dan juga persatuan-persatuan peniaga. Kami juga dapat anugerah-anugerah pada tahun-tahun lepasan. Okay, inilah. Puan ini boleh share screen tak? Oh, okay. Ya, share screen pada I kami. belum share lagi ya, sorry ya. So, Minta maaf. I ingat I sudah share ya tadi. Sebab baru tahu belum share lagi. Minta maaf ya. I need someone to stop the screen share and only I can share. Ya, okay. So jelas tak? Sekarang dapat nampak tak? ya, jelas. Ya. Tapi puan ini perlu buat kami sebagai presentation. Ya. Okay, sekarang tadi I tunjukkan slide macam ni lah, sampai sini lah. So lepas tu 3 platform yang baru iaitu bahasa English, Mandarin dan juga bahasa Malaysia. Yang ni lah Yulan Money, kami akan juga memperkenalkan e-learning platform untuk belajar financial literacy. Okay, sekarang saya nak ingin berkongsikan apakah corak aliran tunai orang miskin dan orang kaya. Yang ni sikap dan kelakuan kedua-dua golongan ini sangat berbeza. Okay, marilah kami fahami apakah perbezaan. Mereka tu bukan saja jimat ataupun boros ataupun macam mana mereka belanja, tapi yang paling penting macam mana mereka berfikir. Hari ini kami kena belajar apakah pemikiran antara orang kaya dan orang miskin. Okay, orang kaya dan orang miskin dia berfikir berlainan. Mereka juga bertindak berlainan. Berbagai cara untuk melihat dunia, menghadapi cabaran hidup, memberi tumpuan untuk mencapai tujuan mereka, dan macam mana mereka menghadapi ketakutan apabila mengalami sesuatu yang berlaku di hidup mereka. Okey, kita semua orang nak jadi orang kaya kan? Siapa tak nak jadi orang kaya? Ada siapa nak jadi orang miskin? Ini tak mungkin, betul? Semua orang nak hidup yang selesa. Tapi macam mana untuk
memulakan perjalanan untuk menjadi seorang kaya, kami mesti ada bukan cuma impian saja, bukan mimpi saja. Kami mesti cari jalan. Tapi apakah jalan yang betul? Apakah jalan yang dapat membawa kami menuju ke destinasi kita? So untuk orang jadi seorang kaya, itu jalan yang betul kah? Jalan yang salah? Itu juga sangat berbeza. Okay. Fokus kepada realiti. Bagaimana boleh mencapai impian. So sekarang semalam saya ada satu soalan dari seorang reader saya. Dia kata, mestilah cakap sikit apakah realiti, apa yang sedang berlaku pada masa kini. Semua orang sekarang risau sebab masa MCO pun semua orang duduk dekat rumah, krisis pun yang virus ini masa tu merebakkan, semua orang tak dapat cari rezeki, semua duduk kat rumah, semua orang risau. Macam mana hidup seterusnya? Hanya bergantung kepada kerajaan untuk memberi prihatin kepada semua orang terus hidup. Tapi kerajaan pun satu hari nanti akan jadi move risk, bankrupt if keep on feeding the rakyat macam tu. Macam mana dia dapat? Nanti ekonomi pun tak jalan. Lepas tu tak ada orang peniaga. Siapa orang bagi teks? Tak ada teks, macam mana kerajaan boleh terus untuk memerintah? Kena pinjaman dari luar negeri. Ada tak kami semua orang kita fikir masalah ini? So, krisis membuatkan kita semua berfikir. Adakah kita mempunyai simpanan untuk bertahan selama 3 sampai 6 bulan? Semua orang juga berisau. Jika orang yang lebih kaya, sederhana, mereka ada simpanan, mungkin 6 bulan mereka boleh tahan. Mungkin satu hari boleh kerja. Sekarang pre-MCO sudah lepas. Semua orang sudah bermula nak cepat-cepat cari rezeki. Sebab yang 3 bulan yang lepas, semua dompet sudah kosong. Yang cuma nak tunggu kerajaan bagi prihatin. Itu pun tak boleh tahan lama. So, apakah jalannya? Jika kita ada simpanan, dan simpanan tu ada sikit pelaburan. Pelaburan itu akan tumbuh. Mungkin kita akan ada sedikit harap. Okey, di hidup kita semua orang ada banyak beban. Kita semua kena buat rancangan untuk persaraan, untuk anak-anak yang belajar, untuk beban perbelanjaan dalam hidup macam medical, housing and all that. Banyak beban. So, kami kena tengok, adakah orang kaya tu lebih bernasib baik atau orang miskin kurang bernasib? Ataupun kedua-dua golongan ini hidup mereka berlainan. Pola aliran kewangan dan tunai. Itu yang saya nak bincang. Apakah bezanya? Ada satu perbezaan yang akan menentukan nasib kita semua. Okey. Mari kita faham apakah biasanya langkah ciptaan kekayaan. Bukan curi, bukan merompak, bukan tolong the gold drop from the sky ya. No. Dia ada jalan yang logik. Okey. Jalan yang logik, jalan pertama ialah ciptaan kekayaan, the wealth creation. Jalan kedua, wealth accumulation. Kita mesti pandai mengumpul. Macam mana kita save our money, accumulate our money. Jalan ketiga, perlindungan. Kita mesti menjaga, memelihara duit yang kami rezeki dan simpan rezeki tersebut, dan lepas tu dapat protection. Lepas tu, the last one is, selepas kami banyak kumpulkan duit, kita kena pandai mengedar kepada generasi yang akan datang.
macam anak ke, cucu ke. So mereka selepas kita orang katakan satu hari sudah meninggal dunia kan, kita punya anak tak akan berlawan sama sendiri sebab mereka nak merompak harta, itu memang sangat sedih lah. Orang kaya pun tak ada hidup yang perfect lifestyle, Okay, cash flow quantum. Slide ini tak dapat saya buat translation, tapi ini memang satu slide yang penting. Semua orang boleh buat satu rujukan. Ini slide sebenarnya ciptaan seorang guru yang bernama Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki rasa di hidup orang yang kaya, mereka faham apakah EBSI. E itu employee, orang yang bekerja. S itu self-employed, dia kerja untuk sendiri. B itu business owner, itu orang peniaga, ada aset perniagaan, ada satu sistem untuk mencari kewangan. Lagi yang akhir sekali itu I, investor, orang pelabur, yang pandai melabur. So, itulah cash flow quantum yang akan membezakan siapa jadi kaya, siapa kurang kaya atau sederhana. Biasanya dalam satu statistik yang telah dibuktikan, orang kaya biasalah golongan B dan I. Orang yang berniaga dan orang yang melabur. Orang yang sederhana atau orang yang miskin, mereka adalah orang yang employee dan self-employed. Tapi ini bukannya semestinya. Orang macam CEO, atau orang yang 1 tahun dia dapat pendapatan rezeki jutawan, juga ada orang yang employee jadi jutawan. Ini bukan semestinya, tapi kebanyakan ratio lah macam tu. So untuk rujukan kami semua orang, tengoklah ini budgeting rule. Budgeting rule itulah macam mana cara kita belanja, pengagihan kewangan. So biasanya orang sederhana mereka mengagih sebegini, 100% kewangan input masuk, 50% untuk belanjawan seharian, makan ke, sewa ke, apa ke, semua habis belanja. Lepas tu dia ada yang lebih, dia suka pergi shopping ke, dining ke, 30%. Lepas tu simpan 20%. Jika dapat ikut budgeting ini memang bagus. Ini orang sederhana dan juga boleh simpan wang yang lebih. Tetapi di Eropah atau negeri Western country mereka punya simpanan sangat rendah. Lifestyle mereka beza dengan orang Asia. Orang Asia sekarang ekonomi lebih bagus banding dengan orang Eropah. Kenapa? Lifestyle mereka different. Lifestyle mereka ini orang Eropah, mereka 10% saving saja. Dan itu saving dia actually sebenarnya hutang. Dia agihkan untuk bayar hutang. Lepas tu 20% dia untuk 20% untuk saving and debt, 10% untuk simpanan, dan expenses 70%. Inilah satu pattern yang sangat penting. Inilah yang membezakan mengapa orang itu jadi kaya dan jadi miskin. Biasa sebab pendapatan orang miskin adalah sangat kurang, sedikit. So dia pun tak cukup untuk belanja. So semua yang dia dapat, semualah dia belanja. Itulah poor people punya cash flow. That means sebab dia tak dapat rezeki yang rendah, dia pun semua habislah. Jika dia dapat rezeki yang lebih, itulah soal yang lain. So bagilah middle class, orang kelas tengah. Kelas tengah ini sebab dia ada pendapatan yang lebih tinggi sikit dan corak mereka belanja pun mereka suka nak buat
satu simpanan untuk masa depan, macam dia nak beli rumah untuk accumulate their wealth. Ini orang tengah lah, orang kelas tengah. So macam kerap majority lah, ramai daripada semua rakyat lah, orang sederhana lah, ramai lah. So mereka biasa nak hidup yang ada berstatus sikit, dia beli kereta. So macam mana beli kereta? Kena hutang lah, hutang kepada bank. Mau beli rumah, hutang kepada bank. Itu semua jadi apa? Mortgage, consumer, loans, credit cards. So orang middle class ada juga, dia sama juga dengan orang miskin. Tengok dia punya dompet, buka. Sebenarnya dia pun tak ada duit. Macam orang miskin juga, buka dia dompet tak ada. Kenapa? Sebab tiap-tiap bulan dia kena bayar. Bayar bank lah, bayar kereta, bayar rumah, bayar anak punya itu pendidikan punya kos, semua yuran universiti. Habislah. Itu pun agak susah. Tapi satu hari nanti, jika mortgage liability mereka semua habis bayar, masa mereka sampailah masa bersara. Mungkin rumah yang mereka sudah bayar itu sudah jadi satu aset. Mungkin itu akan become a good value. Itulah kebanyakan orang ramai. Tapi apakah coraknya orang kaya? Orang kaya, kebanyakan pendapatan mereka dari segi ratio atau peratusan, kebanyakan mereka masuk dalam pelaporan. This is the difference. Dan pelaporan yang selamat, bukan pelaporan yang cepat kaya, cepat scam, cepat habis. Dia sangat careful and smart. Dia mesti manage the money, majority go to the investment, go to the right investment. Dan hanya sebahagian kecil pergi expenses. Sebab kita orang semua sama juga, makan nasi pun 1 mangkuk, 2 mangkuk. Tak boleh makan lebih. Jika kami belanja sangat berboros, dan habislah. Jika kami sederhana, orang kaya tu, sebab dia punya ratio, dia ada banyak income. Mereka ada income macam mereka invest in property, dia ada sewa rumah. Dia invest in business dapat dividen. So sebab sumber kewangan tu besar berbanding dengan sumber alir keluar, dan dia masukkan kebanyakan income itu masuk kepada pelaporan. Lepas tu liability pun sangat kurang, dia tak ada banyak liability. Jika dia buat liability, masa tu dia kena buat agihan yang betul. Lepas tu aliran wang itu dari income ke aset, income ke aset, income ke aset. So dia sudah jadi orang yang kaya. Okay, this another simple corak. You see the corak ke aliran orang kaya dan orang miskin. Orang miskin masuk sini, keluar saja. Sini orang sederhana masuk, lepas tu masuk dalam liability. Liability terus pergi expenses. Itu yang lebih complicating untuk orang yang sederhana. Orang kaya, dia punya duit dari income go to asset, asset come back go to income, income. So ini jalan dia lebih mengumpulkan kekayaan yang lebih semakin lebih. Sorry. Okay. Lagi satu yang sudah tahu corak kewangan kan. Mengapa orang kaya dapat jadi macam itu? Mengapa dia ada sumber kewangan yang lebih? Mengapa kita orang biasa tak ada? Sebab orang, adakah semua orang kaya dia lahir sebagai orang kaya? Ada juga orang kaya dia lahir macam orang miskin, tapi dia usaha, dia dapatkan modal, dia melabur, dia ambil langkah-langkah yang betul, lepas tu dia mengumpulkan dia punya kekayaan, lepas tu dia terus kaya. Okay? Tapi itu semua bermula dengan pemikiran. Sebenarnya pemikiran orang kaya, dia selalu percaya, dia selalu merancang, dia selalu cari solution, dia ambil risiko dan
dia ada keinginan yang baik. Keinginan yang lebih. Okay? Maksud keinginan yang lebih bukan maksud tamak. Okay? Keinginan lebih maksud dia nak satu yang lebih bagus. Dia progressive, they want better, more better. But juga ada orang kaya yang tamak. Tapi terlalu tamak mungkin itu risiko pun akan tinggi. Itulah pilihan semua orang sendiri. So pemikiran orang miskin macam mana? Dia kurang percaya, dia no confident, kurang merancang, they don't even want to plan. Alasan selalu dia komplain, ini orang lah, itu bos tak bagus lah, ini kerajaan tak bagus, itu tak bagus, ini tak bagus. Dia komplain saja. Itu orang miskin punya mentality. Okay? And then dia menunggu keajaiban. Oh, satu hari mesti ada satu angel will come and save me, menunggu saja. Itu juga. Atau yang menunggu kerajaan untuk berilah, prihatin ke apa-apa untuk tolonglah mereka. Itu orang miskin punya mindset. And juga mereka lain, maksud they like to complain people, I think. Okay, so this slide is about the 13 differentiation. But this one I can't translate it with too many words. But jika sesiapa saudara-saudari ingin dapatkan artikel ini, rich people dan poor people punya terjemahan, boleh hubungi kami. Kami akan buat translation. Okay, the best tips by a billionaire. Semua orang tahu siapa orang ni. Ini Warren Buffett. Salah satu orang yang paling kaya di dunia ini. Okay, orang ini dia kaya. Macam mana dia kaya? Dia kaya sebab pelabur. Okay, pelaburan actually sebenarnya adalah satu perniagaan. Untuk Warren Buffett punya business is investment. So orang ini dia bukan investment saja, dia buat business dan buat perniagaan. So lepas I buat satu terjemahan di sini, apa yang dia kata dalam bahasa Inggeris tadi, berdua terbaik oleh jutawan. Apakah berdua dia? Pertama, jangan sekali-kali bergantung pada satu pendapatan. So kita mesti ada multi source of income. Okay? Kedua, membuat pelaporan untuk mencipta sumber kedua. Investment, jika ada saudara-saudari yang melapor dalam amanah saham ke atau macam mana itu investment, itu memang satu sumber yang bagus, yang kedua. Jika Anda memberi barang yang tidak Anda perlukan, tidak lama lagi Anda perlu menjual barang yang Anda perlukan. That means what is your needs and want. Jika tak perlu, tak payah belanja. Perlu belanja. Itu yang penting. Jangan simpan apa yang tinggal setelah belanja. Apa maksudnya? Maksud dia sebenarnya, kita patutlah simpan dulu, baru belanja. Bukan belanja, baru simpan. Maksud dia macam tu. You have to plan, save first. Then only you spend. Not spend first, the balance, then only going to save. So, kami jika ada satu tujuan hidup yang sangat betul, kami mesti nasib kami dijaga di tangan kami. So, it's your choice. You want to spend first or save? Save first or spend? You mesti kira. Okay, jangan sekali-kali menguji kedalaman sungai dengan dua kaki. Ini memang orang yang melabur. Janganlah terlalu berani sangat. Jika kita nak menguji kedalaman sungai itu, bukan dua kaki masuk, nanti sudah tenggelam. Tapi kami satu kaki masuk, kami tengok ada risiko tinggi tak? Risiko tinggi, fikir dulu. Okey, tak mau. Kami tak mau. Itu memang sangat bahaya. So risiko, maksudnya risk yang tinggi. So janganlah percaya kepada scam, semua tu skim cepat kaya, itu akan kehilangan simpanan kita semua orang. Okay? Yang ni memang mingguan yang lepas kita ada buat satu
berapakah banyak duit dalam gambaran. Sekarang fikir, jika suruh kita semua orang kira 5 saat, boleh kira tak berapa wang? Tak dapat kira kan sebab wang ini tersebar. Okey. Ini boleh kira semua sudah teratur dan tersusun. Dapat kira kan? Apakah jawapan? Jawapan ialah 50. Mengapa? Apakah beza? Yang satu wang tu tersebar-sebar. Sama juga, 2 pun 50. Tapi yang lain tu teratur dan tersusun. So senang untuk kira. Itulah hidup kita semua orang. Jika hidup kita teratur, tersusun, senanglah kira. Okay? What is ini apa? Gagal merancang adalah merancang untuk gagal. So you fail to plan, that means you plan to fail. Okay? Inilah sebenarnya. Kemiskinan bandar dan kemiskinan luar bandar. So sekarang bukan orang kampung yang miskin juga. Orang yang duduk di bandar lagi miskin pun ada. Sebab orang kampung pun ada migrate ke bandar untuk cari rezeki. Jika tak dapat cari rezeki, mereka masih duduk di bandar. Masa MCO tak dapat balik kampung, hidup pun juga susah. Balik kampung boleh tanam, boleh ada dapat makan. Duduk di bandar macam mana? Jika tak ada simpanan, macam mana cari makan? Itu memang risau. Kita semua risau. Jika MCO berterusan, tak dapat cari rezeki, kemiskinan berlaku di bandar lagi dahsyat. Okey. Apakah masalah yang membimbangkan? Iaitu 2 daripada 3 rakyat Malaysia tidak jerit wang. Okey. Ini keadaan yang amat-amat merisaukan. 45% rakyat Malaysia berusia di atas 50 tahun tidak dapat bersara. 41% rakyat Malaysia bankrupt setiap hari. Dan 26% mereka di bawah 35 tahun. You know, they are young people. Young people are becoming bankrupt. So what is going to our country is going to be? And 5 million telah hilang scam. You know, scam sudah jadi satu kebiasaan yang sangat biasa. So itulah situasi yang mesti kami menyelesaikan. Jika tidak, semua orang kerja susah-susah simpan duit, nanti kena scam pula. Itu memang sangat risau. Jika itu orang yang sangat rajin, sudah banyak jimat, lepas itu kena scam, wang semua hilang, macam mana perasaan? Itu orang nanti commit suicide. You know, things that happen like that, or their life is, you know, because they spend their life to earn the money. So, itu scam punya tidak boleh bagi dia terjadi. You know, so these are all the important thing. Dan lagi satu hal, sebenarnya kami buatkan bengkel-bengkel kewangan ini untuk mendidik orang muda. Okay, orang muda sebab kami ada buat Yulan Money di pelawatan ke universiti-universiti. Kami jemput semua universiti-universiti student untuk berhadir. Tapi sayangnya tak ramai universiti student menghadir sebab mereka sekarang sudah balik universiti online learning lah. Tapi satu hal yang sangat merisaukan, universiti student ini enggan membayar balik PTPTN. So ini kami nak dapat memberikan nasihat kepada mereka. Jika universiti student tak nak bayar balik PTPTN, ada 2 alasan. Satu alasan mereka tak dapat kerja. Satu alasan mereka rasa tak perlu. Itu alasan yang kedua, itu memang sangat silap. Sebab jika rasa tak bayar balik, akan menyebabkan universiti student yang berterusan tidak dapat buat pinjaman. Lepas tu, itu ekonomi, when the cycle happen again, it is terrible. So, kami mesti menjadi rakyat yang bertanggungjawab, okay, untuk menjaga kepentingan orang lain. So, cabaran kewangan pelajar universiti juga ada sangat serius.
sekarang jika rezeki ibu bapa mereka telah ada masalah, mereka pun tak dapat yuran untuk belajar. Okay, itu juga satu masalah. So, then pelajar-pelajar universiti mesti meningkatkan literasi kewangan mereka. Okay, mereka mesti dapat ambil satu langkah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mereka dalam pengurusan kewangan. Itulah sebab YouLearn Money ditubuhkan menjadi satu platform e-learning yang berkesan untuk mengajar semua pelajar-pelajar universiti untuk mendapatkan satu peluang untuk belajar YouLearn Money. Sekarang literasi kewangan Malaysia cuma 36%. Kita fikir kita semua orang mengejar financial inclusion. Financial inclusion maksud tu ada bank, ada simpanan, ada e-wallet. Boleh ada semua teknologi punya financial punya. Puan Amy, anda ada masa selama 2 minit lagi. Okay, saya cepatkan. So if you have all kinds of e-wallet or whatever kind of financial inclusion, but you don't have financial literacy, it is actually not able to help you to become financial success. So formula kami mesti untuk menjadi seorang yang dapat to manage your money wisely, untuk menguruskan kewangan dengan bijak. Kita semua orang mesti ada formula SMART, iaitu spesifik, boleh diukur, boleh dicapai, relevan dalam masa yang terikat. Ini mestilah kami ingat. Hari ini tak ada cukup masa untuk terangkan macam mana Pak, tapi formula ini sebenarnya sangat logik dan rasional lah. Lagi satu formula macam mana kami untuk menyelesaikan masalah biasa yang kami hadapi, iaitu formula APTI. Ini formula yang saya plan dan ciptakan, tapi memang tak susah lah untuk semua orang untuk ikut. Pertama, mesti ada pemahaman apakah masalah itu. Kedua, buat perancangan. Ketiga, mesti setkan arah. Macam mana itu arah, macam mana nak buat. Lepas tu, ambil tindakan. Yang akhir sekali, mesti buat penilaian. Ini satu circle yang berterusan. Selalu buat pemahaman, selalu buat perancangan, selalu buat arah, tindakan dan penilaian. Lepas satu putar, come back and understand again. Then your level is going to move up. Your level of understanding is going to move up. Your planning skill will move up. Your direction is more sharper. You know? Okay. So when we say dream, but how are we going to achieve our dream? Education. Education is one way, like to let us to have more wisdom. Okay, it's the most important weapon to change the world and to change our life. So saya dapat satu panggilan tindakan untuk mengajak saudara-saudari yang muda, kawan-kawan ramai untuk selalu ada sikap positif, dream big. Lepas tu dapatkan ilmu di atas platform-platform macam YouLearn Money. Lepas tu menyertai Persatuan My Life Community. Yang ni persatuan untuk pendidik pengurusan kewangan, boleh mengkongsikan semua pengetahuan kepada kamu semua. Okay. Lepas tu kami juga selalu ada berniat untuk membantu orang masyarakat yang lain. Okay. So YouLearn Money satu inisiatif untuk meningkatkan literasi kewangan untuk rakyat Malaysia melalui pendidikan. Okay. So misi untuk menjadi satu platform pendidikan kewangan dalam talian yang nombor 1 di Asia Tenggara. Okay. Kami juga dapat sokongan rasmi oleh Jabatan Pendidikan Tinggi. Inilah perasmian aktiviti kami di Universiti UST. Seramai
sebanyak 40 buah universiti telah sign, tanda tangan dengan kami. Kami buat pelawatan di semua universiti-universiti dan kami buat ceramah-ceramah. Okay? Yang inilah kompas poster yang biasa kami mempromosikan. Yang inilah financial literacy. Nanti Saudari Nadra akan ceritakan apakah Yulan Money. Okay? So dream big, set goals and take action. Okay? Yang ini Persatuan My Life. Saudara-saudari boleh log into mylifeassociations.org untuk mendapatkan info-info yang lebih. It's the launch of Bank Negara Financial Literacy Network. Okay, financial. Okay, yang akhir sekali slide saya. Apakah impian masa depan dan matlamat anda dalam hidup untuk menjadi kaya dan lebih banyak abundant maksud dan fulfilling, lebih mencapai. Okay, so kita semua leaders of tomorrow. Okay, and young people, you are leaders of tomorrow. So terima kasih. Jika ada apa persoalan, boleh tulis di chat box, saya cuba jawab. Okay, terima kasih banyak.